Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kenapa saya start macam rancangan live orang-orang lain? Kita sempoi je, jangan apa nama, stres nak jadi macam artis dan sebagainya. Kita buat relax je. Saya cakap apa yang saya nak cakap. Ada orang tengok ke tak ada orang tengok ke, itu kan masalah dia. Masalah dia lah whether or not I can be consistent about this, ya. Itu pun satu lagi benda yang saya boleh kongsi akan datang. Satu lagi tip untuk berjaya, atau tip untuk habiskan apa yang kita buat, konsistensi, ya. Banyak buku-buku atau topik-topik mengenai usaha kejayaan selalu cakap tentang konsistensi, Maybe saya boleh sentuh topik tu dalam salah satu talk saya akan datang lah, slot saya, cakap pasal self-help books, self-help, 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 untuk motivasi, untuk apa, pada siapa yang ada kemampuan untuk baca, sama ada bahasa Inggeris atau bahasa Melayu, saya sangat galakkan. Tapi jangan rasa terbeban, terbeban maksudnya ada orang cakap dia mampu baca buku banyak dan sebagainya, kita rasa alamak, aku satu buku pada tahun lepas pun tak boleh baca kan. Jangan rasa stres, sebab stres tu sendiri yang antara perkara yang sangat membebankan lah, So kalau ada masa kita baca, tak ada masa tak apa. So kita jangan stres dengan diri sendiri. Yang penting jadilah kawan yang terbaik kepada diri kita sendiri, Jadi kawan yang terbaik. Macam mana kita orang lain jadi kawan kepada kita, senang mendengar pada diri sendiri dan sebagainya. Jadilah orang itu kepada diri anda. Gitu. Cik. Apa pasal start macam serius sangat ni? Alamak. Maybe sebab esok saya ada exam kot. Semester ni saya ajar untuk belajar undergrad, satu subjek saja. Dan examnya esok, lecture dia esok. Untuk fakulti engineering, of course. Asalnya fizikal, tapi atas keadaan penularan COVID-19 semasa, kita tukar kepada hybrid, hybrid. Ini pun mendapat persetujuan pihak pelajar. Ada yang nak datang exam hall, tak ada masalah. Kita pun memang dah susun SOP yang dengan sebaik mungkin untuk mengawal penularan COVID-19. Dan selebihnya, pada siapa yang rasa lebih confident duduk di rumah, exam online pun boleh, tak ada masalah, Cumanya exam online ni saya rasa lah, saya pun tak pernah ambil exam online, tapi saya rasa lebih stres lah. Itu je, Sebab dengan laptopnya, dengan PC-nya, memang kita tak boleh nak akses internet dan sebagainya, sebab kita gunakan browser yang tertentu. Jadi saya rasa lebih stres kot, Pegang phone pun tak boleh, tapi duduk seorang-seorang, kena jawab exam kan. Nasib baik exam saya 2 jam je, so tak adalah lama sangat, 2 jam. So esok exam kelas saya pukul 8.30. So kepada semua pelajar saya ucapkan good luck. Soalan tak susah kalau study lah. Itu catch dia. Apa exam yang susah kalau study kan, betul tak? So kalau study insyaAllah okey. Exam saya pun open book. Saya rasa saya tak pernah buat close book. Exam saya semua open book, tak ada masalah. Soalan pun boleh ambil bawa balik bagi junior semester depan, tak ada masalah. Sebab pada saya, exam ni sepatutnya menilai kefahaman kita dalam masa yang singkat, bukan untuk memuntahkan apa yang korang hafal malam tadi, memuntahkan pagi esok. Pada saya, nak mengukur kefahaman tu, dia lebih besar pada tu, memerlukan persiapan sikit lah sepanjang semester. Ada baca sikit, buat nota sikit, fahaman yang penting sikit, tu je lah, So kita propose atau cadangkan, kita bagi masalah dalam soalan exam tu, cadang apa solution kepada masalah tu. Itulah exam saya, lebih kurang je, bentuk lebih kurang, tapi jawapan of course lain-lain lah tiap-tiap semester, So tak tahulah, saya rasa susah soalan macam tu, tapi semester lepas cuma 9 orang ambil, sesi lepas 9 orang je ambil. Sesi ni 30 berapa orang? 25 lah. 35 orang ambil. Ramai pula. Dah lah penat nak menanda soalan. Jawapan kalau online sekarang ni, kena buka PDF lah, apa benda lah kan. Tapi tak apa.
Sebab subjek saya subjek elektif sebenarnya, elektif akhir tahun 4. Jadi mungkin tak tahulah apa student fikir, maybe tajuk yang saya offer tu sesuai sebelum dia orang habis belajar. Mungkin itulah tujuan dia. Tak apa, tapi apa-apa pun saya ucapkan all the best. Selamat maju jaya untuk soalan saya esok. Tak susah. Ada 2 soalan saja. Ada 2 soalan, 2 jam. 1 soalan, 1 jam. Habis cerita. Habis cerita. Pada siapa yang ambil soalan exam online, nak pergi toilet tak payahlah nak angkat tangan dan sebagainya. Tak payah nak tulis pun tak apa. Pergi je. Pergi je. Dan datang balik lah. Duduk di depan PC atau laptop. Ini pun perkara baru untuk saya. Tak pernah lagi exam online. Tapi tak apalah, kita tengoklah esok macam mana. 2 jam saja exam saya, 8.30, 10.30. Lepas tu saya dah boleh start menanda lah. Okay. Tak payah nak stres. Kes pun dah makin naik. Kita jangan stres. Teruskan jaga SOP. Jangan nak salah-salahkan orang dan sebagainya. Apa yang jadi pada kita semuanya sebab atau kesan daripada perbuatan kita jugalah. Itu saja. So teruskan jaga SOP, teruskan membendung penularan COVID-19, sebab sebagaimana kita tahu sekarang gelombang Omicron sedang melanda kita. So kita, pada siapa yang belum vaksin, sekarang ni rasanya semua dah vaksin kot. Siapa yang masih belum dapatkan booster, dapatkanlah. Sebab dia buat masa ni mengikut kajian sains, itu adalah perlindungan kita yang terbaik untuk penularan COVID-19 lah. Kenapa kadang-kadang saya nak komen perkara ni agak berhati-hati, sebab dia berkaitan pilihan sendiri, tapi pada masa yang sama dia berkait dengan kesan kepada orang lain. Macam tu. Jadi saya suka galakkan bab-bab benda ni kita dapatkan maklumat yang betul. Dan bila maksud betul tu, apa-apa yang kita rasa yang terbaik untuk diri kita dan orang yang kita sayang di sekeliling kita lah. Just because kita dapat message daripada grup yang kita percaya, contohnya grup kawan-kawan sekolah, grup keluarga dan sebagainya, biasakan untuk kita periksa dulu sampai maklumat tu kita sendiri rasa betul-betul confident ini adalah yang terbaik. Terbaik, tak menyusahkan orang, tak apa, tak membuatkan orang makin marah, berselisih pendapat dan sebagainya. So, dan untuk saya, kalau tanya saya, antara taktik atau teknik saya adalah itulah, meneruskan penjagaan SOP, penjagaan jarak dan sebagainya, dan juga dengan pengambilan vaksin dan booster shots lah. Okay, itu pendapat saya. Tapi untuk orang lain, fikirkanlah yang terbaik untuk anda dan orang di sekeliling anda. Perlu berlaku adil lah. Perlu berlaku adil. Sampai orang dah suruh cucuk anak, dia minta pula video menteri cucuk anak dia. Dah nampak video nak minta lain. Dah nampak ni nak minta lain. Apa benda ni? Sampai bila nak habis? Royan pula kan. Tak nak macam tu. Okay. Topik yang saya nak share bukanlah topik spesifik sangat. Ini lebih kurang sama je topik saya setiap minggu. Cumanya saya nak pergi sikit kepada mengenai kejayaan tadi, topik kejayaan. Topik ni memang saya rasa macam menarik lah. Hari tu masa bagi talk dengan budak-budak Sabah tu, saya ingatkan sesi tu boleh habis sekejap je. Rupanya dengan soalan daripada student ni macam-macam. Banyak pula. Tapi itulah satu benda yang saya nak kongsi sikit mengenai kejayaan ni. Dalam kita bincang seronok, bincang pasal tip-tip nak berjaya dan sebagainya, kegagalan tu macam mana, saya ada sentuh sikit minggu lepas. Satu saya nak kongsi ialah dalam kita mengejar kejayaan ni, dia kena ada satu benda yang kita panggil penanda aras. Kena ada kayu ukur. Ialah kita dah capai situ satu tahap, barulah kita cakap kita berjaya, betul tak? Macam kita lari lah, lomba lari kan, dah habis sampai 100 meter, siapa yang nombor paling awal sampai, dia lah menang, dia berjaya, betul tak? Yang last atau tak mampu habiskan, tak berjaya, macam tu lah. So kalau kita kata nak usaha sampai berjaya tu, dia kena ada kayu ukur. Bab kayu ukur ni saya nak kupas sikit. Okey, kupas sikit. Sebab apa? Banyak orang bila cakap mengenai berjaya dan sebagainya, kayu ukur tu selalunya dia dasarkan kepada orang lain.
berjayanya orang lain tu di mata dia tapi jadi kat orang lain. Bukan saya nak cakap benda ni salah, tapi selalunya benda tu tak jelas. Tak jelas. Okey, contoh dia macam ni. Kita rasa kita berjaya bila kita kaya. Ini selalu jadi atau definisi kejayaan untuk anak-anak muda lah. Saya pun sendiri satu masa dulu, definisi kejayaan saya, of course it's not the ultimate one lah, tapi antara kaya ukur kejayaan tu bila kita mampu ada kewangan yang ni pun term yang jarang tak jelas ni, kukuh, kewangan yang kukuh contohnya. Kita nak memberi jaminan suasana keluarga yang mencukupi, nak cukup, semua nak cukup, dan nak cukup tu kita rasa kena duit yang banyak, gaji yang besar contohnya, rumah besar, kereta mahal kan. Itu kaya ukur kejayaan yang biasa ada di kebanyakan mata orang. In fact, kalau dulu masa saya mengajar subjek yang dipanggil critical thinking, berfikir secara kritis, dan communication skill, kemahiran berkomunikasi, itu antara soalan pertama saya tanya dalam kelas-kelas yang awal. Siapa yang nak kaya, saya tanya. Semua angkat tangan. Okay, good. Kenapa awak nak kaya? Saya tanya. Saya selalu tanya soalan macam ni lah. Kalau kaya kita beli macam-macam, doktor. Tu jawapan yang biasa lah. Beli macam-macam. Okey lah, beli apa? Kita boleh beli kereta, pergi bercuti, kan? Pergi bercuti overseas. Fine, tak ada masalah. Tak ada masalah. Bukan saya nak kata bercuti tu tak boleh. Ada kereta laju, cantik, mahal, Mustang, apa benda kan, yang bunyi macam grum-grum. Kau pernah dengar tak bunyi enjin Mustang ni macam mana? Bising tu. Bising. Satu kampung dengar. Saya pernah isi minyak belakang kereta Mustang sekali lah dekat sini. Punyalah bising. Sekampung boleh dengar. Brum, brum, brum. Saya tak tahu apa dia dengar kat dalam lah. Kalau kat luar macam dia punya kuat, kat dalam macam mana saya tak tahu. Tapi tak apalah, ada orang minat macam tu, tak apalah. Tak apa. Tak ada masalah. Cuma masalah dia, saya risau dan bukan risau macam mana, sebab setakat pengalaman hidup saya yang tak seberapa 47 tahun ni, duit ni tak pernah cukup. Okey, benda yang tak pernah cukup ni, kat mana hujung yang kita kejar tu? Benda tak pernah cukup, kat mana yang kita cakap benda tu dah cukup banyak? Kan? Dr. Zulaidah cakap semua orang nak kaya. Betul. Tapi tak ada masalah jadi kaya. Cuma yang jadi masalah ialah tak ada siapa cakap kaya tu kat mana. Masalah dia kaya tu kat mana. Benda ni saya terfikir sebab sejak 2015 lebih kurang lah, bila saya start join satu NGO ni bagi makan kepada gelandangan. Saya pernah bagi duit kat dia orang, salah seorang awal-awal lah. Sebab lama-lama saya faham bagi duit ni sebenarnya tak digalakkan untuk gelandangan, sebab bila kita start bagi duit, dia start datang kat kita, lagi ramai datang kat kita dan macam-macam lah. Bagi RM10 dah happy lah. RM10. Faham Point yang saya nak cakap ialah, kalau saya bagi anak saya RM10, dia happy adalah sejam kot. Lepas tu dia bawa lari pergi beli aiskrim ke, beli apa, pergi kedai, habis lah. So happy dia dapat RM10 sebab dia boleh beli something kat kedai. Tu anak saya. Untuk gelandangan ni dapat RM10, dia punya happy tu, senyum sampai telinga dan sebagainya. Apa saya nak sampaikan dari cerita pendek ni ialah kaya tak ada masalah. Yang jadi masalah ialah tak ada siapa define kaya tu kat mana stop dia. Sebab bila tak ada stop, benda yang dikejar tak ada hujung ni, dia jadi bebanan kepada kita, pada otak, pada hati. Sebab bila kita kejar benda tak habis ni, cuba bayangkan apa jadi kat benda-benda lain, benda-benda di keliling dia, keluarga, azam yang lain, azam untuk jadi lebih sihat, azam ni dia lupa, sebab kat mata dia nampak kaya, dan benda tu tak ada hujung. Penat, stres. Bila dia nak enjoy the present ni, dengan kawan-kawan, keluarga, bila? Tu satu masalah dengan kaya. Satu lagi, sebab dia kabur. Dan satu lagi, kalau tanya saya, yang lebih memudahkan kita untuk kejar kejayaan dan sebagainya ni, bukan duitnya, tetapi
tadi tu bila dia cakap, oh bila saya ada duit banyak, bolehlah saya pergi overseas ke cuti doktor. Saya tak pernah pergi tempat ada salji contohnya. So sebenarnya nak pergi dengan ada duit, nak pergi overseas bercuti tu, apa yang dia dapat? Adakah rasa gembira, seronok, spend time dengan orang tersayang, buat sesuatu yang baru? Kalau itu, yes, betul doktor. Itulah dia. Then apa bezanya bawa family pergi ke contohnya tempat peranginan yang dekat dengan rumah kita contohnya? Betul tak? Sebab sama je pergi overseas, happy sebab spend masa dengan keluarga atau yang tersayang, tempat yang tak pernah pergi, makan benda sedap sebab kaya kan, banyak makan benda sedap. So kenapa kita tak cari dari aspek makanan sedap tu benda yang biasa kita dapat contohnya? Tempat percutian yang dekat, tak perlu kos tinggi kan, daripada kita kejar tempat benda yang tak ada kayu ukur dia. Berapa sebenarnya yang kita perlukan untuk dapat benda tu kan? Nak belajar, nak bercuti over the sea pula kan, bercuti luar negara. Sebab kita tengok orang yang kita anggap berjaya kat social media tu, oh dia bercuti kat overseas, oh aku nak bercuti jugalah kan? Tak ada masalah kita definekan kejayaan macam tu. Cumanya benda yang tak ada kayu ukur ni, atau kayu ukur dia kabur macam ni, dia very vague, very blur, kita akan lupa benda-benda lain. Kita akan lupa benda-benda lain dan kita akan penat. Lala tanya kenapa rambut Uncle Boss macam tu. Cakap kat Lala, Uncle Boss baru gunting rambut. Uncle Boss nak pergi sekolah esok. Pergi sekolah kena gunting rambut. Lagipun, ni lagi satu perangai family saya. Family saya, saya dengan anak-anak saya lah. Kita orang keluar makan, contohnya ni pun tip juga. Kalau nak cuba, boleh cuba. Kalau nak pergi keluar makan dengan family, keluar makan sebelum time orang lain makan. Pukul 11 kita orang dah pergi. Contohnya nak makan lunch, keluar pukul 11. Nak gunting rambut, sebab nak start sekolah, kita gunting sebelum cuti sekolah. Nampak tak? Sebab bila gunting rambut masa cuti sekolah, ramai orang kena beratur. So Uncle Boss gunting rambut sebelum cuti sekolah. So bukan murah pun, sama je. Cuti sekolah tak cuti sekolah sama je. Tapi sebab saya dengan family saya dah terbiasa dah. Masa tu sangat penting. Kalau kita nak keluar, nak pergi makan, pergi makan lah. Bukan pergi kena beratur, cari parking, ramai orang, tak jumpa. Kita keluar bukan untuk tu. Kita keluar untuk makan. Lala, by the way, siapa yang tak tahu, Lala adalah anak Dr. Isha, anak sulung dia. Baru usia berapa? 4 tahun 3 tahun, 4 tahun. So Mariam Khalila, nama nickname dia Lala. Dia baru start cakap celoteh banyak. Dan dia panggil saya Uncle Boss. My wife dia panggil Auntie Boss. Itu dia. Sebab Dr. Isha selalu panggil saya Boss, so dia panggil saya Uncle Boss. So kenapa dia tengok live saya? Itu soalan saya sebenarnya. Itu lebih penting. Kenapa dia tak tidur lagi? Okay, anyway. Aduh, ini masalah member join live kita ni. Dia fokus jadi lain. Sebab siapa yang kenal saya akan perasan Dr. Adib ni lain tempat, lain dia punya pembawaan. Tengok cakap Melayu dah ni. Nasib baik semalam makan tempe, so okey lagi. Okay, bye. Lala suka main phone mama dia. Okay, so tak apa. Okay, bye bye Lala. Tidur, besok sekolah. Dia ada sekolah free school dia. So besok ada sekolah kot. Saya tak ingat lah hari apa dia sekolah. So maybe besok dia sekolah. So jangan banyak sangat main phone Lala. Okay, anyway, apa tadi? Okay, kayu ukur kejayaan tadi. So biasakan ada kayu ukur yang jelas. Dan okay, tambah satu tip, pro tip saya nak tambah. Kayu ukur tu biar yang kecil-kecil. Biasakan ada kayu ukur kejayaan untuk setiap minggu, setiap hari, supaya hidup kita ni lebih relax dan lebih apa orang kata, kita terbiasa macam mana nak cakap sebab kejayaan ni kadang-kadang dia datang dengan benda lain, dia datang dengan expectation lain, kadang dia datang dengan tanggungjawab.
kalau kita harapkan benda yang besar tu jadi tiba-tiba, bersedia tu ke kita dengan tanggungjawab baru, cabaran baru, tempat kerja baru, kawan-kawan baru, macam-macam. Berjaya ni tak semestinya datang dengan benda tu je. So, saya sangat galakkan, atau tip saya lah, biasakan ada kayu ukur kerjaan untuk kecil-kecil setiap minggu. Okey, contohnya kalau bagi apa yang saya buat, saya ada macam target. That's the way. Apa benda aku nak cakap dia? Target. Setiap minggu, contohnya hari Ahad, saya nak berlari contohnya. Tapi minggu ni saya off sikit. Nanti saya, kalau ada masa, saya kongsi kenapa saya tukar sikit saya punya azam tahun ni. Setiap hari Ahad pagi contohnya, spend 2 jam berlari, jogging. So, kalau dapat lari 10 km contohnya, sama-sama kita keluar makan. I don't know, makan kat kedai. Benda ni, reward ni bergantung lah apa yang you all rasa seronok nak buat, seorang-seorang atau dengan family atau dengan siapa-siapa lah. Dapat buat something, buat reward untuk diri sendiri. Study 1 jam, main game setengah jam contohnya. Study 2 jam, main game setengah jam. Main game ke, buka Twitter ke, whatever lah. Instagram, whatever is your thing. Whatever is your thing. Biasakan ada target kecil-kecil macam tu. Buat nota 2 jam, main 1 jam, kan? Okey, buat assignment, aku tahan-tahan lagi ni kan. Okey, buatlah 1 page, ambil masa 2 jam, setengah jam, kita tengok Netflix sekejap. Contoh, biasakan macam tu. Tapi biar adil lah, janganlah study 2 jam, tengok Netflix 4 jam kan, nak habis kan. Lampau kan, lampau. Netflix sekarang tak mahal mana pun. Saya tengok Shopee pun ada jual Netflix macam Shopee. Macam anyway, so tu tip saya malam ni. Adakan kayu ukur benchmark yang jelas, dan biar ada makna kepada benchmark tu. Just because kita tengok nampak orang lain macam bahagialah dia ada kereta cantik macam tu, kereta mahal tu kan, aku pun nak kereta mahal jugalah. Padahal kereta mahal tu pun sport rim cantik contohnya, enjin kuat. Berapa lama dalam sehari kita tengok sport rim tu contohnya, contoh kan. Berapa lama dalam masa sehari tu kita I don't know, tengok enjin ke, kalau kita kata performance kereta tu something yang kita banggakan. Berapa lama berbanding dengan harga duit yang diperlukan untuk dapatkan benda tu. Contoh. Berapa banyak. Saya sendiri jugalah. Phone saya murah lah. Phone saya Android biasa je, dalam tak sampai 1000 pun. Tapi berbanding dengan benda yang harga yang sama, macam mana kita layan dia? Macam mana kita layan dia? Kena campak je, letak dalam poket je. Siapa yang pakai iPhone tu contohnya, phone mahal kan, tapi sama tak cara kita layan dia dengan benda yang bernilai semahal itu? Benda RM3,000, RM2,000, kita letak poket, kena kita letak, lupa letak kat mana kan. Itulah maksud saya, letakkan nilai yang betul pada benda yang kita kejar tu lah, yang kita sayang tu. Kalau kita kata kita pandang tinggi tentang cita-cita kita letak perhatian dan sayang benda tu, seolah-olah benda tu yang kita nak sangat lah, nak sangat. Dan kayu ukur ni, kalau boleh saya bagi tip lah, biar satu je. Nak berjaya macam mana? Kalau sebagai student universiti, nak berjaya macam mana? Nak dapat Dean's List setiap semester? Boleh, tak ada masalah. Tapi kenapa nak dapat Dean's List? Kenapa? Itu balik. Supaya boleh ambil gambar dan letak dekat Instagram contohnya. Contoh, mungkin tak ada lah, tapi itu bayangan saya lah. Sebab zaman saya student dulu tak ada Instagram kan. Dan saya ada mention dulu rasanya saya bukan senarai dekan pun tiap-tiap semester. Walaupun saya belajar penerimaan ni lah, pelajaran diraja, tapi saya tak dapat di setiap semester. No. In fact, satu subjek matematik saya tak dapat A. Masa tu ada kena ambil 3 maths, 3 matematik. Saya pun tak ingat subjek dia apa, nama dia apa.
Mana satu calculus, mana satu subjek, nama subjek saya ingat. Dr. Isha tahulah sebab dia ajar matematik Saya tak pernah dapat A matematik. Universiti lah, matematik universiti. Jangan cakap matematik SPM, itu lain. Matematik kat universiti, engineering, kejuruteraan, saya tak pernah dapat A. Itu satu kalau rahsia lah. Kalau siapa yang tak pernah tahu, ingat saya semua A sebagainya, tak. Tapi apa-apa pun, bukan tu topik malam ni. Topik pada malam ni adalah untuk kayu ukur kejayaan. Pastikan benda tu jelas. Pastikan walaupun dia ambil daripada orang lain, pastikan kita faham kenapa kita nak benda tu. Dan pro tip dia ialah biasakan ada target atau kayu ukur yang kecil-kecil. Setiap minggu nak target apa minggu ni. Hari ni, esok ni, target dia apa. Okey, esok aku nak buat 3 benda ni. Bila dah buat tu, tik, tanda. Biasakan macam tu. Supaya kita biasakan dalam hidup kita ni penuh dengan hormon-hormon yang positif setiap hari. Bukan benda yang kita harap, bila lah aku nak kaya, bila lah nak kaya. Padahal, tiap-tiap hari ada peluang untuk kita tambah rasa positif, rasa berjaya dalam diri tu tiap-tiap hari. Kenapa kita tak ada rasa tu? Sebab kita punya set target tu jauh sangat. Bila lah aku nak jadi jutawan ni kan? Bila lah nak bagi jutawan? Memanglah tak dapat. Why not kita ubah sikit, dapat buatkan target tiap-tiap hari. Ada target yang kecil-kecil tapi kita mampu capai, dan kita celebrate benda-benda tu. Celebrate benda tu. Katalah nak minum kopi contohnya. Saya kadang-kadang minum kopi. Bukan kadang-kadang, hari-hari minum kopi. Saya tahu. Siapa yang kenal saya tahu saya minum kopi banyak. Tapi ada certain kopi atau certain sesi tu saya rasa lebih special. Contohnya minum kopi kat luar dengan isteri saya. Itu special. So saya pastikan yang special tu saya buat selepas siap kerja contohnya. Kalau tak, minum kopi biasa je lah. Contoh. Biasakan ada target yang kecil tiap-tiap hari. Dan celebrate atau kita raikan kejayaan tu tiap-tiap hari. Ada yang setiap hari, ada yang seminggu, ada yang sebulan. Macam tu lah. Biasakan. Sebab kalau tak, kita akan ada sindrom mak jenin tu. Sindrom mak jenin. Mak jenin maksud saya, kita nak berjaya benda yang besar. Satu lagi jawapan yang selalu saya terima ialah, cita-cita saya nak berjaya dunia dan akhirat. Itu jawapan yang banyak juga terima. Tapi macam mana nak berjaya tu? Jaya dunia akhirat lah doktor, masuk syurga. Betul, tak ada masalah jawapan-jawapan ni. Cumanya kita jelas tak? Sebab bila kita tak jelas, benda kita nak pergi tu susah. Tak tahu dah sampai ke belum, dah dekat ke belum. Macam kita jalan dalam kabus lah. Pagi-pagi kalau ada malam sejuk kan. Sekarang malam sejuk kan. Pagi kadang-kadang ada kabus kan. Daripada jauh macam tak nampak. Kat belah sana ada apa kan? Jalan. Ke depan ke belakang aku ni kan? Dah dekat ke makin jauh, masih jauh dan sebagainya. So jelaskan anda punya target, definisi kejayaan tu, dan kayu ukur dia tu kat mana yang mengatakan kita dah sampai atau dekat atau jauh lagi, supaya kita, minda kita, badan kita rasa kenal dengan rasa kejayaan tu. Rasa kejayaan. Sebab bila kita tak biasakan macam tu, takut nanti kita tak tahu kita dah berjaya dulu. Jauh lagi ke tidak. Kadang kita confident, saya ni dalam perjalanan menuju kejayaan. Jangan risau doktor, saya dalam perjalanan. Betul, tak ada masalah. Tapi benda yang kabur ni penat. Penat kita nak kejar. Okay, last but not least, sekarang dah 9.30. Satu tips untuk hidup sihat yang saya nak kongsi. Saya masuk sikit pemakanan lah. Pemakanan ni memang diet. Topik hangat lah. Diet ni jadi masalah sebab macam nak cakap sebab kat Malaysia ni makanan dia sedap. Dan menjadi kelemahan manusia kat mana-mana dalam dunia ni, manusia yang normal lah. Benda yang sedap ni mana boleh kita tahan-tahan. Itu masalah dia. Jadinya saya nak kongsi satu tip ni bila makan. Sebab kita dah dimudahkan dengan makanan sedap, nak dapat pun mudah. Kadang-kadang murah pun ya juga. Kena dengan kita punya kemampuan. Jadi nak kurang makan tu jadi susah. Betul tak?
Kalau, saya tanya, kalau lepas makan, tak kisahlah pagi ke, tengah hari ke, malam ke, kita rasa kenyang terduduk tu maknanya dah terlebih makan lah tu. Kita kenyang ni, istilah makan kenyang ni, ialah supaya kita mampu untuk berfungsi, untuk buat kerja kita lah. Kerja kita siang ke, kerja kita malam ke, tak kisah. Makan tu supaya kita cukup-cukup untuk benda tu. Malam tidur pula, lepas tu esok rehat. Malam rehat, esok kita start kerja balik. So makan ni untuk kita berfungsi je. Kalau kita makan sampai terduduk, itu dah tak betul. Sebab bila terduduk, kita dah tak buat kerja, kan? So makan terlebih. Tapi selalunya juga, macam mana doktor nak tahu masa tambah nasi tu, saya rasa macam lapar lagi, kan? Tapi bila tambah je, dah habis makan, alamak, terlebih kenyang doktor. Macam mana? Kalau tanya saya, tip saya mudah saja, tapi tipnya mudah, nak buatnya susah. Identify kita punya trigger point tu. Trigger point dia tu tadi tu, saya ada bagi contoh tambah nasi. Mana-mana masa makan tu kita rasa nak tambah nasi lagi, time tu lah kita stop. Susah kan? Memang susah. Saya pun rasa susah. Sebab percayalah, sebab saya dah pernah buat dan saya tahu benda tu. Cumanya kadang-kadang, yelah, masak lemak daging salai kot, mana boleh stop. Masak lemak daging salai, dengan nasi panas-panas pula kan, memang kena tambah punya. So hasilnya, tu dah dia hasilnya. Bila basuh pinggan tu, wah, kenyang. Aduh, menyesal. Tapi cuba, saya sangat galakkan. Tip dia senang je, berhenti sebelum kita rasa nak tambah nasi tu. Itulah masa yang paling tepat untuk kita makan cukup-cukup supaya kita just nice je kenyang, tak ada rasa nak terduduk tu. Sebelum kita rasa nak tambah nasi, time tu lah stop. Biasakan bila nak tambah nasi, stop. Dah tadi kata suruh stop. Ambil nasi, capai air, minum, Alhamdulillah, baca doa, habis makan, dah, basuh pinggan, dah, bangun. Jangan duduk kat situ je, bangun. Kan? Itulah tip saya untuk kita, tak kisahlah apa nama diet ke, nak kurang makan ke, nak diet Atkins ke, keto ke, apa benda ke, tak kisahlah, follow lah tu semua. Cumanya saya nak bagi tip, kalau rasa nak ada keinginan nak tambah nasi lagi ke, tambah lauk lagi, time itulah tandanya kita stop. Kan ada Nabi cakap berhenti sebelum kenyang dan sebagainya. Betul, tapi nak cakap bila tu kan susah, kan? So saya nak jelaskan lagi tip, tanda dia sebelum kenyang tu adalah saat bila kita rasa nak tambah lagi. Sebab nak tambah tu ada action selalunya, kan? Kita nak senduk nasi atau kita minta kat orang, kan? Tambah lagi boleh, kan? Kita nak ambil lauk. Jadikan itu trigger point untuk kita stop makan. Khalas, cukup. Cairlah. Once you rasa nak kena tambah ni, doktor tadi kata ni lah time kita cukup makan, letak balik, ambil air, minum, dah, basuh tangan, basuh pinggan, dah, bangun buat kerja. Sebab hari tu kan saya ada bagi tip untuk hidup sihat ni. Nampak macam tak logik, tapi sebenarnya betul. Hidup ni kena ada jadual. Sebab makan time makan, sepatutnya kalau kita rasa nak tambah makan, maksudnya kita dah ambil masa kita buat benda lain. Nampak tak? Sepatutnya tak ada istilah lepas ni bukan buat apa pun, relax kan, saya tambahlah nasi sikit kan. Tak ada. Sebab kalau hidup kita betul-betul berjadual, masa untuk makan dah habis lah. Masa kita kenyang tu, itulah masa makan kita habis. Rasa nak tambah je, dah habis dah masa makan aku. Minum air, basuh tangan, basuh pinggan, dah, samalah buat kerja. Cuba, kalau tak percaya, sebab anda akan rasa kita lah, sedar dah petang lah, macam tu kan. Sedar dah petang lah, kena tutup komputer lah, dah balik exercise pula, lepas tu dinner, lepas tu malam tidur, dah. So yang menjadikan kita susah jaga berat badan, rasa stres, rasa penat, sebenarnya sebab hidup kita tak berjadual. Itu je. Dan saya bagi satu tip malam ni untuk kita kurangkan makan, atau kalau orang panggil diet dan sebagainya, berhenti sebelum kita rasa nak tambah tu. Tambah nasi ke, tambah kuah ke, tambah lauk ke, tambah pinggan ke, mana tahu, kan? Time tu lah nak berhenti.
rasa-rasa nak habiskan nasi anak ke kan, pada apa yang ada anak-anak kecil, selalu dia orang tak habis makan kan. Bukan itu masalah dia. Betul kita tak nak bazir, tapi cara yang lebih baik adalah bagi dia orang makan cukup ikut selera dia dan time dia makan. Itu yang terbaik. Bukan kita yang tolong habiskan makanan dia bila dia tak habis makan. Itu jadi masalah tu. Allah doktor, saya tak nak bazir lah. Saya makan nasi anak saya, dia tak habis makan. Tak habis ayam, tak habis nasi, tak habis sayur. Budak-budak tak makan sayur. Saya makanlah sayur. Sayur kan bagus doktor. Saya makanlah. Tipulah habiskan sayur anak. Mesti ada nasi sikit kan. Nasi lebih ni kena ada kuah. Letak kuah lagi. Nasi kuah je, lauk mana? Ambil lauk. Lepas tu ambil lauk, nasi dah habis pula. Lauk ada lagi, tambah nasi lagi. Betul tak? So, sebelum tu semua terjadi, kita berhenti sebelum kita tambah makan. Dan untuk anak-anak, kalau kita makan dengan diorang, pastikan diorang ada jumlah yang sesuai lah untuk umur dan selera dan time makan diorang. Janganlah pula, saja bagi lebih kan, supaya nanti tak nak bazir doktor, dosa membazir. Membazir ni amalan syaitan kan. So saya habiskan nasi anak saya. Sebab tu saya gemuk sekarang. Dia gemuk disalahkan anak dia nasi lebih kan. Tu punca tu, punca. Jangan biasakan apa jadi kat kita salah benda lain. Jangan. Stres nanti, stres. Apa jadi kat kita semua sebab kita lah, tak ada orang lain. Kita lah punca. Okey, itu saja pada saya. Jumpa lagi minggu depan dengan topik yang biasa-biasa tapi janji sampai dan mungkin membantu anda hidup lebih positif dan lebih sihat untuk minggu hadapan. Bermula esok, Isnin, seminggu ni. Teruskan jaga SOP. Kita jaga kita. Kes makin naik, betul. Dah lebih 20,000 sehari dah sekarang, betul. Tapi kita jaga yang semampunya. Semampunya. Tadi pun saya dapat mesej. Staff saya seorang close contact, kontak rapat. Cuti lah dia pula seminggu ni kan. Bukanlah cuti, dia bekerja pada rumah. Tak dapat lah saya jalan-jalan, jumpa orang, nak interview orang. Tu pun nanti akan jadi topik saya nak kongsi sikit. Sejak bulan 10, 11 bulan lepas lah saya start berjalan keliling UM, jumpa orang, interview orang, ambil gambar kan. Macam-macam cerita punya orang buat kat UM. Macam-macam jenis research, macam-macam jenis minat, macam-macam jenis cerita. Saya akan ambil satu atau dua slot akan datang. Maybe saya nak kongsi sikit apa yang menarik tentang UM ni. Tahu tak UM ni ada antaranya pensyarah dia buat penyelidikan pasal sirih. Contohnya pasal sirih, daun sirih ada punya kandungan anti penuaan. Contohnya ada pula yang buat daripada daun pisang, dia jadikan grafin. Pada siapa yang ada banyak membaca sikit, you boleh google apa tu grafin. Graphene. Antara bahan yang terhebat sekarang lah. Paling kuat pun dia, paling boleh jadi sensor pun dia, macam-macam lah, paling bernilai grafin pada daun pisang. Dia buat kat lab, dia pakai microwave tak jadi kan. Ada yang buat biodiesel daripada apa, minyak masak. Goreng ayam tu jadi biodiesel, macam-macam. Ada yang masuk dalam air, scuba kan, dia diselamatkan batu karang contohnya. Macam-macam lah. Baru hari Jumaat lepas ni saya jumpa orang ni, ada seorang ni nama dah dekat nama saya. Tahu tak dia buat apa? Dia buat rumpai laut. Dia tanam rumpai laut. Seaweed kan, dia tanam, ada dekat lab ni, dalam mangkuk lah, macam besin lah, besin banyak seaweed. Dan seaweed ni potensi dia bila dia cerita dengan saya macam-macam, sampai dia ada satu produk boleh buat salad. Boleh buat salad. Dan saya pun baru tahu juga makanan orang Kelantan ada satu makanan yang sangat glamour pada bulan puasa, nama dia kerabu sare. Kerabu sare ni dibuat pada rumpai laut. Menarik. Ada siapa orang Kelantan atau ada darah Kelantan atau minat makanan Kelantan, kalau terasa nak cari kat mana rumpai laut yang bagus, yang baik, berkualiti tinggi, lain daripada yang siam punya, boleh jumpa saya atau jumpa penyelidik ni lah untuk dapatkan supply rumpai laut yang baik ni. Tanam kat Muar pula tu. Kolam dia kat Muar. Kat lab tu sikit je. Yang ladang dia dengan kerjasama orang
satu company ni ada kat Muar, Johor. So kalau pada siapa yang berminat juga nak explore perniagaan baru, daripada kita tanam sayur, tanam apa kat atas darat ni, kita nak tanam kat dalam air, tanamlah rumpai laut. Jadi macam duta pula saya ni kan. Apa lagi, saya pergi museum. UM ni macam-macam museum rupanya. Saya baru pergi 2. Satu tu patut pergi tapi orangnya tak ada, so saya baru pergi 2. Macam-macam museum lagi ni. Ada museum anatomy, ada orang kepala orang terbelah sulah macam ni, macam-macam lah. Siapa nak tengok contoh janin dalam kandungan pun ada kat museum anatomy. Tapi sebenarnya museum yang saya nak pergi museum patologi. Tak apa, tu nanti akan datang. Patologi, ada paru-paru orang isap okok, tu saya nak ambil gambar, nak letak macam ni lah paru-paru orang isap okok. Bukan saya nak memburukkan orang isap okok, saya pun pernah isap okok dulu. Tapi inilah keadaan dia, yang realiti dia. Badan kita macam mana dan sebagainya. Apa lagi museum yang menarik itu? Oh, saya pergi museum geologi. Geologi ni setakat saya tahu kaji pasal batu, tanah macam tu lah. Rupanya macam-macam kan, macam-macam. Apa kaitan geologi dengan labu sayung contohnya? Menarik tak? Labu sayung kan, tahu kan labu sayung yang kat Perak tu. Apa kaitan geologi dengan labu sayung? Nanti saya kongsi semua ni dalam slot akan datang. Slot akan datang. Tu tak masuk lagi seorang profesor, bukan profesor, profesor yang kaji pasal black hole. Ada. Tapi saya tak jumpa dia lagi. Maybe saya akan jumpa dia. Canggih lah, macam-macam. Saya memang nak sangat kongsi sebab pada saya kisah-kisah UM ni kalau tak kongsi macam mana orang nak tahu kan. Balik-balik dia tahu nama UM ni bila berita pasal ahli politik, beliau melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya kan, atau masuk PPUM sebab dalam PPUM Universiti Hospital UM, sebab nama dia Pusat Perubatan Universiti Malaya. So kalau kita Google akan keluarlah berita-berita kalau orang masuk hospital, kemalangan dan sebagainya, masuk PPUM, berita tu lah keluar. So pada saya public ni, halayak ni patut tahu lebih banyak lagi mengenai UM. Banyak bukan macam mana, bukan benda-benda yang terbaik atau yang nombor 1 atau apa-apalah. Pada saya cerita-cerita yang harian ni, cerita-cerita yang harian, apa orang lain buat, apa orang buat tiap-tiap hari kat makmal, itu yang saya nak kongsi. Dan saya menjadi misi saya juga, saya nak kongsi benda yang di luar makmal juga. Rasanya hari Rabu ni kalau follow Instagram UM Research, saya akan share seorang ni. Dia pegawai, dia bukan researcher, dia bukan lecturer, dia bukan student, tapi dia pegawai. Dan dia ada minat mengumpul sesuatu. Kenapa mengumpul benda ni boleh kata research? Kenapa UM Research nak cover? Nanti saya akan kongsi kenapa saya kongsi atau ambil dia sebagai feature dia sebagai seorang bukan ikon, tapi feature profile dia. Sebab pada saya nak kongsi, menggunakan platform tu untuk kongsi semua warga UM, tak kira lah peringkat mana, peringkat umur mana, peringkat jawatan apa. Tapi saya nak tunjukkan setiap orang dalam UM ni ada nilai-nilai penyelidikan. Nilai seorang penyelidik, minat dia, passion dia, diri dia, macam mana dia tengok kerja dia. Itu menjadikan dia seorang warga Universiti Malaya yang mempunyai keinginan untuk yang sesuai sebagai sebuah research university. Kalau dia pegawai yang menyokong. Kalau researcher, dia sendiri yang buat research. Kalau student, dia akan jadi penyambung usaha research tu lah. So saya nak kongsi semua ni. Sains ke, bukan sains ke, yang ustaz-ustaz ke API tu pun saya nak interview. Saya nak tahu cerita dia. Cerita macam-macam. Macam-macam. Baru-baru ni ada satu artikel daripada kawan saya, daripada Syarah API lah. Dia komen tentang hukum syariah dalam metaverse. Metaverse tau, jangan main-main. So banyak benda-benda macam ni yang kalau kita tak kongsi, kita tak tahu kan. Metaverse, pernah dengar kan? Metaverse. So
masalah UM boleh komen, tak ada masalah. So benda-benda macam ni yang saya nak kongsi dengan orang seboleh mungkin lah. So ada siapa yang berminat, bukan setakat nak kongsi cerita, tapi nak bantu saya atau nak jadi penyambung tugas saya, boleh jumpa saya, boleh PM dan sebagainya. Kita buat sama-sama benda ni. Kita uruskan. Setakat ni saya buat apa yang mampu, saya buat apa yang mampu lah. Keluar surat khabar, TV dan juga social media. Social media ni pun saya buat Instagram je dulu. Facebook pun saya tak fokus sangat. Tapi itulah, tahun ni sepatutnya saya fokus Facebook dengan Google. Dua ni. Tapi tengoklah macam mana. Dah masuk bulan 2 ni, tak ada buat apa pun. Sebab saya nak kongsi, nak kumpul bahan dulu. Tu jadi lambat tu. Tapi tak apa. Saya akan janji, saya akan kongsi juga beberapa yang saya rasa menarik kepada anda semua. Supaya kalau anda semua warga UM, kita akan lebih rasa bangga dengan UM. Kalau anda bukan warga UM, saya harap boleh kongsi sedikit mengenai apa yang UM buat. Daripada saya, setiap seorang daripada kita yang memanggil, call ourselves UM family, kita sepatutnya bangga dan nak berkongsi tentang apa yang kita buat. Jangan malu, jangan segan, sebab menjadi tanggungjawab kita untuk berkongsi apa yang kita buat. Saya harap ada rasa tanggungjawab tu sikit. Saya akan bantu. Kalau rasa tak pernah menulis, tak reti menulis, saya akan bantu. Tak pandai bercakap, saya tak pandai cakap lah doktor, macam mana saya nak keluar media, nak keluar TV, tak boleh, saya akan bantu. Tapi kalau nak, alamak saya tak handsome lah doktor, nak keluar TV macam mana, tu tak dapat dia nolong. Sebab nak keluar TV, kalau rasa kena cantik dulu, kena keluar TV, tu saya tak dapat nak tolong. Tapi saya akan kongsi apa yang TV nak, apa yang media nak sebenarnya daripada kita. Bukan cantiknya, bukan handsomenya. Saya boleh kongsi. Okey, itu saja daripada saya. Moga malam Ahad anda ini diteruskan dengan perkara-perkara yang baik. Cukupkan rehat untuk hari esok, bermula tak lama lagi. Mulakan dengan positif, supaya minggu anda pun positif. Bila minggu positif, bulan pun positif. Bila bulan tu positif, harapnya tahun 2022 pun kekal positif dan maju jaya. Kepada pelajar saya yang akan ambil exam esok, good luck. Saya pun tak ingat apa soalan esok, tapi saya ingat ada 2 soalan lah. 2 jam, 2 soalan. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam. Stay safe. Bukan ni. Mana? Selalu salah. Ni kot.